perutusan bersempena sambutan Hari Natal serta kejayaan penyelesaian komersial antara kerajaan negeri dengan Petronas antara pengisian dari RTM Sarawak. Laporan lanjut kita bersama Firdaus Arashidis. Silakan Firdaus. Terima kasih Azamuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kemesraan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini perlu dipertingkat demi memelihara perpaduan dan hubungan baik. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, kemesraan itu timbul kerana rakyat di negeri ini saling memahami meskipun wujud perbezaan agama dan cara hidup. Cara-cara kita berhubung menggunakan peluang yang timbul kerana kita sudah mempunyai banyak pengertian dan fahaman mengenai agama masing-masing dan cara-cara hidup masing-masing yang sudah memberi kita cukup peluang untuk bersatu padu. Tuan Yang Terutama juga berkata kesejahteraan dan keharmonian kaum penting untuk membolehkan Kerajaan Sarawak melaksanakan agenda pembangunan yang membawa manfaat kepada rakyat dan negeri. Tuan Yang Terutama juga berkata amalan berkongsi perayaan, menghormati perayaan kaum-kaum lain ialah identiti masyarakat Sarawak yang unik. Tun Pehin Sri Abdul Taib menyatakan demikian dalam perutusan bersempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2021. Kepada 1 tahun lagi Perayaan Krismas di Sarawak tahun ini mungkin tidak meriah seperti sebelum ini ikiran situasi semasa pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu sambutan Hari Krismas tahun ini juga seperti sambutan perayaan tahun ini yang perlu mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, antara SOP yang perlu dipatuhi termasuk tidak boleh mengadakan upacara sembahyang melebihi had ditetapkan, mengadakan perarakan dan melawat kawan dan keluarga kerana perlu mengekang penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, hasil usaha semua rakyat Sarawak yang patuh dengan arahan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berjaya mengekang penularan tempatan kepada 1 digit sahaja. Datuk Patinggi Abang Johari juga berharap mereka yang hendak balik ke Sarawak bersama keluarga untuk perayaan ini memahami tindakan sekatan perjalanan dan kuarantin yang dikenakan bagi mengelak penularan tempatan dari kawasan berisiko, terutamanya di rumah-rumah panjang. Despite the dire consequences of COVID-19, as Chief Minister, I am highly confident that Sarawak can still be on track to achieve a developed and high income status by 2030. Kejayaan ini mampu dicapai dan telah dibuktikan dengan penyelesaian komersial bersama Petronas yang membolehkan kerajaan menambah pendapatan sehingga 3.2 bilion ringgit setahun daripada industri minyak dan gas berbanding hanya royalti 5% yang biasa diterima negeri iaitu sehingga 800 juta ringgit setahun. Justru beliau mengajak semua rakyat bekerjasama untuk memajukan Sarawak dalam pelbagai kapasiti tidak mengira peranan masing-masing termasuk ke arah ekonomi digital seiring dengan kekayaan sumber semula jadi dan modal insan. Saudara-saudari sekalian, dalam pada kita berada di ambang meninggalkan tahun 2020 dan melangkah ke tahun 2021, saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk terus mengukuhkan iltizam kita untuk menyumbang kepada keharmonian dan kemajuan negeri Sarawak dalam apa jua kapasiti dan peranan. Akhir kata, sekali lagi, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Krismas kepada saudara dan saudari yang merayakan Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua rakyat negeri Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan bersempena Hari Krismas dan Tahun Baharu 2021.
Jadikan perayaan Christmas tahun ini sebagai penyatu kekeluargaan. Pengerusi gereja-gereja di Sarawak, Uskup Agong Simon Poh berkata, dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang masih berkuasa, ia masih dijadikan elemen untuk merapatkan hubungan sesama keluarga. And also at the same time, we will also Uskup Agong Simon Poh berkata setiap keluarga hanya dibenarkan berkumpul seramai 20 orang pada satu-satu masa selaras dengan arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN. Bercakap dalam perutusan Christmas di Kuching, Simon turut meminta penganut Kristian untuk mengurangkan pembelian barangan Christmas di pusat membeli belah, sebaliknya menderma kepada gereja bagi tujuan kebajikan. Uskup Agong Simon Poh percaya dengan kaedah sedemikian ia mampu memerlukan di negeri ini. I wish everyone, all the viewers, a very Merry Christmas and God bless you all. Thank you. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak akan terus menjaga kesejahteraan masyarakat dan keamanan negeri dengan penuh amanah serta dedikasi. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidil Ismail dalam perutusan sempena sambutan Hari Christmas mengingatkan mereka yang merancang untuk pulang ke kampung semasa musim cuti perayaan ini memastikan kediaman ditinggalkan dalam keadaan selamat. Orang ramai juga dinasihati sentiasa berhati-hati semasa memandu di jalan raya agar selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dato' Aidil berharap orang ramai terus mematuhi norma baru semasa pandemik COVID-19. Menjelang sambutan Christmas, masyarakat Kristian mengambil kesempatan bercuti dan balik ke kampung menggunakan kenderaan sendiri maupun perkhidmatan bas. Tinjauan kru RTM di Terminal Bas Kuching Sentral dapati, walaupun masih dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan KPP, masyarakat masih mengambil langkah berjaga-jaga dengan mematuhi norma baru selain prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan syarikat bas. Jurucakap sebuah syarikat perkhidmatan bas Abdul Malik Main memberitahu setakat ini rata-rata penumpang mematuhi SOP dengan baik. Time tu kurang meriah lah. Si kedai dolok ke. Dolok sebelum COVID. Memang 21 sampai 23. Memang penuh habis. Kita kata syarikat bas mematuhi SOP yang dikenakan kerajaan untuk mencegah COVID. Jadi kami lebih yakin untuk bertemu keluarga di kampung untuk merayakan Christmas. Dalam pada itu, orang awam yang ditemui nyata teruja untuk balik kampung setelah beberapa bulan tidak balik ke kampung halaman. Perasaan yang sangat teruja sebab kita mau jumpa dengan mak bapak, dengan family-family di kampung lah. Memang rasa teruja sangat ataupun siapa mau sampai kampung. Walau bagaimanapun, salah seorang penumpang, Monica Sels Joseph, mengingatkan supaya orang ramai terus mengamalkan SOP pencegahan COVID-19 untuk melindungi keluarga masing-masing. Kita perlulah ikut SOP supaya untuk langkah berjaga-jaga dan sama-sama kita lindungi keluarga kita daripada COVID-19 ya. Sementara itu, di Miri, hasil tinjauan RTM di Terminal Bas Pujut Corner pada sebelah pagi tadi mendapati keadaan agak lengang dengan jumlah penumpang bas yang balik menyambut perayaan Christmas ke kampung halaman masing-masing dan ada yang pulang pada saat-saat akhir. Yalah sebenarnya balik. Sebab saya kan sepatutnya hari ini saya fly ke Labuan untuk kerja. Tapi dia kata flight ke Labuan tak ada. So cancel kerja, saya balik kampung. Sepatutnya dapat balik awal tadi. Tapi sebab kerja banyak jadi balik hari ini. Pemandu bas ekspres Nawinggarai memberitahu jumlah penumpang sejak wabak COVID-19 jauh menurun berbanding tahun-tahun sebelumnya. Katanya tahun ini tiada cuti kerana akur kepada arahan syarikat yang mengkehendaki semua pemandu bas ekspres bertugas semasa musim perayaan. Masa Christmas ini seorang tidak ada cuti sebab company bilang semua driver ekspres tidak dapat cuti masa perayaan ini. Sampai tahun baru lah. Jadi
masalah, saya orang ke semasa dalam bas sajalah. Sementara itu, pengunjung pasar tamu Krokop Miri yang ditemui pemberita memberitahu persiapan menyambut Christmas tahun ini diadakan secara sederhana bersama keluarga dan sanak saudara terdekat sahaja berikutan pematuhan SOP. Tahun ini agak kuranglah sedikit sebab pasal COVID ni lah. Sebab itulah kita kurang persiapan lah, tapi kita akan sambut jugalah untuk tahun ni. Satu pertemuan membabitkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang bersama agensi Barisan Harapan melibatkan dua negeri, Sarawak dan Sabah, telah diadakan di Pos Kawalan Imigresen Merapuk Lawas Isnin lepas. Pengerusinya Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi ketika dihubungi pemberita menyatakan perbincangan utama memfokus terhadap isu-isu semasa yang dihadapi ketika Perintah Kawalan Pergerakan di pos berkenaan yang menjadi pintu keluar masuk antara kedua-dua negeri. Insinyur Ahmad Deni menjelaskan tinjauan itu dibuat di lokasi-lokasi berisiko dibolosi iaitu sekitar di Pos Kawalan Merapuk. Antara yang terlibat ialah Jabatan Imigresen kedua-dua negeri, Kementerian Kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam, Polis, Rela dan Jabatan Pertanian. Sementara itu, Ahmad Deni memberi penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan yang bertugas di Pos Kawalan Merapuk atas komitmen tinggi dan pematuhan ketat di pos itu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan.